Bang. Wah, apalah ini nampak macam ada persediaan nih. Iyalah, inilah satu-satunya persediaan yang saya mau buat pitamu. Saudara dan saudari yang dirahmati sekalian, kita sekarang ini sedang berada di rumah Puan Rintik Enggahon, di mana kita akan menyaksikan proses bagaimana lihing dibuat. Dan Puan, kalau Puan sudah bersedia, tolong tunjukkan pada saya macam mana lihing ini dibuat sebelumnya sampai ke tahap yang begini. Bahan-bahan asas yang perlu disediakan adalah beras, beras pulut, dan ragi. Kita boleh memilih menggunakan ragi tradisional atau yang telah diproses menjadi serbuk dan banyak dijual di kedai-kedai runcit. Beras pulut dicuci hingga bersih dan dimasak dengan secukup air seperti biasa. Pada kali ini, Puan Rintik turut memasak beras merah untuk dicampurkan bersama beras pulut tadi bagi menimbulkan sedikit kelainan daripada lihing biasa. Oke, sekarang ini kita sedang menyaksikan bagaimana Puan menyediakan bahan ini, campuran-campurannya dan sebagainya. Kita saksikan. Beras pulut yang sudah masak perlu dibiarkan sejuk terlebih dahulu sebelum digaul atau dicampur bersama beras merah sehingga sebati. Setelah proses ini dilakukan, barulah ragi atau sasad tadi dicampurkan pula ke atas campuran beras pulut dan beras merah yang sudah sebati itu. Campuran ketiga-tiga bahan tadi yang sudah diuli dan sebati, seterusnya akan dimasukkan ke dalam baldi atau pada kebiasaannya tajau untuk tujuan diperamkan. Baldi atau tajau yang mengandungi ramuan beras pulut dan ragi itu kemudian akan ditutup dengan rapi dan ketat menggunakan beberapa lapis kain untuk memampatkan sehingga kedap udara yang akan memulihkan tindak balas ragi dan pulut tadi terjadi secara semula jadi di dalam baldi tersebut dan akhirnya menghasilkan cecair lihing. Saya dipahamkan kalau mau buat lihing nih Puan, ada pantang-pantang nih Puan. Jadi barangkali Puan boleh ceritakan pantang-pantang yang tidak boleh dilanggar sewaktu membuat lihing. Iya, pantang-pantang deh ini kan itulah. Apabila kita mau buat ini baru mau masak nasi kan, kita tidak boleh kita buat yang ada orang meninggal ataupun baru kita dari tempat yang meninggal ataupun ada satu pihak keluarga kita dari sana orang susah kan pun kita tidak boleh buat. Selalu dia mau asam. Oh, dia akan Besok jadi dia masam. ikuti turang mati, mungkin mau buruk, ini pun mau buruk. Pastinya dia punya proses ini kena dalam keadaan macam tidak ada apa-apa berita buruk yang berlaku lah. Baru dia akan jadi lebih sempurna dia punya hasilnya. Iya, ada lagi. Macam kami ini wanita kan kalau musim bulan pun tidak boleh buat. Mesti yang bersih. Tidak boleh juga. Tidak boleh. Dia akan masam juga. Dan mau tengok bulan juga. Mau tengok bulan lagi? Banyak. Ya, bulan yang dimaksudkan? Kalau bulan itu masih kecil kan, bukan tidak boleh buat, tapi airnya tidak cukup banyak. Dia ikut bulan. Kalau bulan itu mengembangkan di tengah selepas bulan. 15 lah yang paling bagus nih. Iyalah, kita buat 2 hari selepas kita buat, di air dia pun ada sudah. Dengan bahan-bahan seperti ragi, beras pulut, terhasillah satu lagi minuman tradisional yang dipanggil lihing. Dan hasilnya adalah ini dia. Tapi sebelum itu kita ingin tanya juga Puan nih, barangkali ada kegunaan-kegunaan lain seperti selain daripada minuman biasa, ada kegunaan yang boleh diceritakan Puan? Ada. Kegunaan ini lihing untuk terutama sekali ini wanita bersalin lah kan. Wanita bersalin. Selepas 1 minggu wanita bersalin bolehlah masak ayam kampung dengan lihing ini. Kalau bukan bersalin pun boleh kita minum biasa. Apabila kita sakit-sakit badan kah, kita mau masak ayam untuk sekeluarga pun boleh.
Selain daripada ayam pun kita beli masak yang katam, masak ling, udang, masak lihing, sayur-sayuran, masak sup telur, ikan juga boleh. Banyak kegunaan dia nih. Seperti mana penyaga-penyaga di tamu yang lain, lazimnya menjelang subuh hari Rabu, Puan Rintik Inggahon akan turut sibuk membuat persiapan untuk menyediakan dan membawa berangan jualan beliau, termasuklah lihing yang diproses semalam untuk dijual di tamu. Biasanya, Puan Rintik Inggahon berangkat ke tamu seawal jam 5 pagi dengan memandu sendiri van yang telah dimuatkan dengan barangan yang ingin dinyagakan. Sebenarnya ada juga penyaga yang biasa tidur di gerai tamu mereka semalaman sebelum memulahkan penyagaan mereka keesokan harinya. Ini biasa berlaku di kalangan penyaga yang datang dari jauh, dari daerah tempat atau penyaga yang tidak mempunyai kendaraan sendiri dan terpaksa menyewa kendaraan pengangkutan seperti pickup dan sebagainya untuk mengangkut barangan mereka ke sini.